everybody, selamat datang ke Ilmu Free Bahasa Melayu Tingkatan 3 bersama saya, tak lain dan tak bukan cikgu yang suka membebel dan awak rindu bebelan saya, Cikgu Daniel Salim Mokhtar. Hai. Oh, bertemu lagi, betul, bertemu lagi. Ada 2 sesi dengan saja. Itulah, saya dah cakap dah. Bagilah at least, Form 3, bagilah at least minimum 10 sesi. Tak nak. Dia kata tak boleh, sir. Kena bagi cikgu lain juga. Kan? Kena bagi cikgu Z, kena bagi cikgu Shu. Kan? Tak apalah, nak buat macam mana kan? Terima kasih. Ada cakap, sir, semakin gemuk. Allah, ya ke? Saya minta maaf lah. Bukan gemuk, ya. Bukan gemuk. Ini namanya bahagia. Kenapa saya bahagia? Sebab saya duduk Ipoh, saya duduk dengan mak abah saya. Jadi bahagialah, makan kenyang semua. Hai, hello. Okey, jom kita perkenalkan diri. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal, menyampah pula. Betul tak Kristina? Betul tak Arif Haikal? Betul. Okey. Jadi sementara kita menunggu, hello Daniel Hakimi. Hai Erdina. Sungguh betul, tepat sekali. Yes. Okey. Alright, jadi sementara kita menunggu kawan-kawan kita yang lain, okey, muat turun dulu kita punya nota pada hari ini. Nak posing. Okey, dah posing. Kejap. Saya untuk tahun depan, actually untuk ilmu free ni lah. Hello. Kan, untuk ilmu free ni saya dah start satu benda yang baru. Cuba teka, apa benda yang baru dekat saya? Siapa tahu? Tak? Saya makin bahagia. Itu ya. Studio baru, bukan studio baru lah. Ini rumah Ipoh, lain. Ajar Form 4, rambut baru, sama je. Posisi berdiri. Cikgu kahwin. Cuba jangan cakap pasal kahwin, boleh tak? Awak ni melebih lah macam makcik-makcik saya lah. Penatlah saya macam ni. Apa yang baru? Alah, tak ada benda yang baru pun. Ni je. Tada! Dah jadi pegawai kerajaan dah. Okey, jadi nanti menyampah. Alah, janganlah menyampah. Orang kata kalau kita menyampah lama-lama nanti sayang. Kan? Nak sayang saya tak nak kan? Okey, alright. Okay, jom. Kita kita akan tunggu sikit lagi dalam 3 minit. Okey, 3 minit. Dan sementara tu muat turun tau. Jangan lupa muat turun ni. Sebab apa tahu? Sebab kita nak bercerita tentang benda-benda yang ke hadapan ni untuk form 4 awak ni. Okey. Alright, sudah, very good. Sir, dah makan maksud awak sudah, alhamdulillah. Dinner sudah. Okey. Sir, dah lupa kita munik. Mana ada Fira Firdaus? Saya tak lupa awak lah. Excuse me, awak yang lupa saya. Ada pernah awak tanya khabar saya dekat Instagram? Tak ada. Ada awak tanya khabar saya dekat Telegram? Tak ada. Siapa yang melupakan siapa saya? Alah, saya okey je. Okay, alright. Okay, jadi hari ni kita nak buat apa? Seasal mana? Saya asal daripada mak saya. Allah. Saya pun asal daripada mak saya jugalah. Bukan mak awak, tapi mak saya lah. Okay. Saya asal dari mak abah saya. Asal boleh. Itu awak. Asal boleh tu awak. Okay. Okay. Nama saya Cikgu Daniel Salim Mokhtar. Okay, saya akan mengajar awak bahasa Melayu untuk tingkatan 3. Actually kan saya tak nak panggil lah awak tingkatan 3. No. Rasa macam merendahkan martabat awak. Apa kata kita panggil awak anak-anak tingkatan 4? Kan? Barulah rasa macam, hebat. Saya tingkatan 4. Sudahkah saya bersedia untuk memasuki langkah pertama SPM? Pra 4. Belum. Macam inilah ceritanya tau. Awak ready ke, tak ready ke, tahun depan tetap awak form 4. Hai Fakihah. Kan? Tak awak macam mana? Kan? Jadi apa kata? Saya panggil awak sekarang form 4 terus. Senang. Senang cerita kan. Takkanlah kita nak merendahkan martabat kita lagi dengan tingkatan 3. Aduh, susah lah macam ni. Okey. Baru je masuk 15. Hebat Fakihah. Hebat. Tak apa. Tahun depan awak dah 16 lah. Okey. Okay, so kita dah cukup 8-5 minit.
Sebelum saya membebel panjang lagi, bolehlah kita mula. Okey. Awak tak boleh membiarkan saya membebel tau. Sebab apa? Sebab nanti tak habis. Okey, alright, jom kita mulakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Selamat petang ke Ilmu Free Bahasa Melayu bersama saya Cikgu Daniel. Hai Baslan. Dan awak akan bersama saya dalam Ilmu Free ini bahasa Melayu untuk tingkatan 3, actually tingkatan 4 tapi tingkatan 3. Okey, selama 55 minit. Okey, 55 minit dan kita akan tengok satu topik yang wajib untuk diketahui sepanjang awak sepanjang awak pra SPM ni. Okey. Kerana apa? Kerana kalau kita tak tahu yang ini, susah nanti awak nak untuk skor. Okey, ya, saya rindu awak semua. Okey, jadi apa kita nak buat? Okey, jadi untuk hari ini saya nak tanya awak, dalam bahasa Melayu kita ada berapa jenis kata? Tak termasuk kata-kata buaya. Okey, tak termasuk. Itu Munir. Ada banyak kata-kata cinta, tak masuk. Cepat, apa banyak kata? 14, banyak sangat. Lebih daripada 1. Ini mesti anak Cikgu Faizul. For sure, saya yakin Cikgu Faizul je yang ajar anak-anak dia begitu. Okey, yes, betul. Kata-kata mu hanya mimpi? Tidak. Okey, jadi dalam bahasa Melayu kita ada 4 sahaja golongan kata yang besar. 4 sahaja. Okay, yang pertama, kalau saya sebut, awak mesti dah tahu yang lagi ketiga. Yang pertama, kata nama. Very good. Yang kedua, Syarves, apa? Yang kedua, kata kerja. Bagus. Yang ketiga, kata apa, Iskandar? Iskandar ni orang yang saya kenal ke? Yang ketiga adalah kata adjective. Very good, Nurin. Dan yang keempat ni banyak. Okey, yang keempat ni kita gelarkan dia sebagai kata tugas. Semua tu yang awak sebut je, kata tanya lah apa, semua tu masuk dalam kecil-kecil. Okey, tapi yang ni yang besar punya. Okey, so yang besar cuma ada 4 saja. Kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata sifat, dan yang keempat adalah kata tugas. Pecahan kata tugas ini sangat banyak. Okey, ada yang tanya, "Sir, kata hubung kat mana?" Kata hubung dalam kata tugas, kata sendi nama dalam kata tugas, kata pemberi, kata pembenar, kata nafi, kata penguat, kata apa banyak lagi kata lah. Nanti hari ni kita akan tengok. Okey, alright, jom kita mulakan kata tugas kita. Baik, sedi diri ke berduduk? Hari ni saya diri. Sebab apa? Sebab kat rumah Ipoh ni tak ada kursi tinggi. Jadi saya kena berdiri. Okey. Kata-kata Cikgu Daniel pun banyak. Itu lagi banyak. Itu tak terkira banyaknya. Hello Isha Iskandar. Okey. Alright, jom kita mulakan. Jadi, kenapa kita kena belajar kata tugas? Okey, so awak dengar betul-betul ni ya. Kenapa awak kena belajar kata tugas? Sebab utama dalam kertas tingkatan 4. Oh, sebab ilmu tu wajib. Ya, betul, ilmu tu wajib memang tuntut. Idris Shah. Yes, memang ini adalah sebahagian daripada tata bahasa. Kena tulis ke? Terpulang kepada awak. Awak nak tulis boleh ataupun awak nak download daripada aplikasi pun boleh. Okey, lepas tu kalau awak nak ikutlah. Berang. Okey, jadi kenapa kita kena belajar kata tugas? Kenapa awak spesifik awak sebagai passion dalam ilmu free hari ini, kenapa awak kena tahu tentang kata tugas? Sebab nanti awak dah masuk form 4, format bahasa Melayu, kertas bahasa Melayu dah tak sama macam format awak form 1, form 2, form 3. Sebab dalam tingkatan 4, siapa yang masuk kelas saya yang terakhir hari tu, form 3, awak akan tahu bahasa Melayu ada 2 kertas bahasa Melayu untuk SPM. Okay, kertas 1 ada 2 bahagian. Bahagian A, bahagian B untuk karangan. Okey. Alright. So, kertas 2 ada 9 soalan. Dan soalan yang pertama dalam bahagian A, dia akan tanya awak tata bahasa. Jadi, soalan dia akan bagi petikan yang pendek. Okey, dia akan bagi petikan pendek. Lepas tu dia minta awak cari satu jenis kata. Sebab tu pentingnya untuk awak tahu apa semua kata ni. Okey, setakat kita tahu kata nama,
kata kerja, kata adjektif atau kata sifat dan kata tugas sahaja tidak memadai. Awak kena tahu anak-anak dia. Okey, jadi hari ni saya nak ajar awak anak-anak dalam kata tugas. Sedia ke tidak? Sudah ready ke tidak anak-anak singkong dan anak-anak keju saya? Sudah ready. Ada kata saya anak Inoki sir. Anak Inoki pun anak saya. Okey. Anak tunggal. Lagilah saya sayang anak tunggal. Okey, anak yatim. Lagi saya sayang anak yatim. Okey. Alright. Okey, jom kita mulakan. Baik. So bukan single ke? Apa? Single tak ada anak ke? Awak ni. Okey, jom kita tengok. Anak pungut. Anak pungut tu saya. Okey, jom kita tengok. Okey, ilmu free. Alright, okey. So, dalam kata tugas, kita boleh pecahkan dia kepada 4 kumpulan dalam kata tugas. Okey, ingat betul-betul ya? Dengar betul. Dalam kata tugas, kita pecahkan dia kepada 4 kumpulan. Tak ada peribahasa bulanan ke? Ada sepatutnya, tapi tak diletakkan dalam ni. Okey, kata tugas tu kata sendi nama ke? Danish tanya. Danish, kata sendi nama tu sebahagian daripada kata tugas. Kerana apa? Kerana dalam kata tugas, okey, kita bagi preview sekali lalu ya. Dalam kata tugas kita ada apa? Kita ada kata hubung, kita ada kata seru, kata tanya, kata perintah, pembenar, pangkal ayat, bantu, penguat, penegas, nafi, pemeri, arah, bilangan, adverba, sendi nama, pembenda dan juga penekan. Yes. Okay. So sekarang tenang dulu. Boleh? Kan kita tak ada janju. Kita tenang aja dulu. Okay. Okay. Alright. Jom kita tengok yang pertama. Okay. Kata tugas yang pertama, kumpulan yang pertama dinamakan sebagai tenang rebut jiwa. Kita nak merebut jiwa siapa? Kita rebut jiwa sendiri. Okay. Alright. Kata penyambung ayat. Jadi apa tugas kepada kata penyambung ayat ni? Apa tugas kepada kata penyambung ayat ni? Very good. Untuk kita sambunglah ayat. Jadi kita nak sambung ayat, dua ayat tunggal kan menjadi ayat majmuk. Kita guna kata apa? Ayat untuk kata penyambung ayat kita gunakan kata hubung. Very good. Bijaknya dah lah. Bolehlah SPM dah. Tak payahlah saya ajar lagi dah. Okey. Boleh terus pergi SPM. Esok ni SPM ni dalam bulan 2 ni terus daftar aja. Okey. Alright, okay, so sambung. Okay, dalam kata hubung, kata penyambung ayat kita ada kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung kita ada 2 jenis. Okay, so yang pertama kita ada kata hubung gabungan. Apa maksud kata hubung gabungan ni? Kata hubung gabungan ni adalah kata hubung yang menggabungkan sama ada maksud ataupun perkataan ataupun subjek ataupun predikat yang sama taraf atau yang berlainan taraf. Okey, apa beza kata majmuk dengan kata hubung? Berbeza Aisyah. Kerana apa? Kerana kata majmuk ialah perkataan yang lebih daripada satu perkataan. Contoh, okey, ayam. Ayam tu kata ayam tu perkataan, kata tunggal. Kalau ayam jantan itu kata majmuk. Okey, awak ya betul. Okey. Jadi kata hubung ni apa? Kata hubung ni adalah perkataan yang kita gunakan untuk kita sambung 2 ayat tunggal. Hello Adam, tak ada masalah. Okay. So, macam ni kita nak gabungkan apa contoh kata hubung gabungan? Kita ada dan. Very good. Yang pertama kita ada dan. Lepas tu kalau macam contoh, kalau kita nak menggabungkan 2 ayat yang serupa, macam mana? Yes, serta. Very good. Serta. Lagi kalau kita nak menggabungkan 2 benda yang berbeza. Atau. Very good. Dan banyak lagi. Kalau saya nak listkan, sangat banyak. Okay. Jadi kita ambil 3 sahaja. Okay. Apa beza serta dan dan? Okay. Tak ada beza, sama sahaja, tapi penggunaan dia sahaja. Kerana apa? Kerana bila dalam satu ayat kita dah guna dan, awak boleh gunakan dengan. Awak boleh gunakan serta. Tak ada masalah. Okay? Alright. So itu adalah kata hubung gabungan. Yang kedua, apa dia kata hubung yang kedua? Yang kedua ialah kata hubung pancangan. Okay. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pancangan? Okey, kalau pancangan ini maksud dia ialah apabila sesuatu itu kita tambatkan. Tahu tak tambat tu apa maksud? Tahu tak tambat apa maksud? Tahu. Ataupun kita ikat sesuatu tu ataupun kita nak paut
melengkapkan sesuatu tu. Kan kita gunakan tali. Yes. So, sementelahan tu apa? Sementelahan tu maksudnya dalam pada masa yang sama. Okay. Alright. Tambat hati cikgu. Jangan tasnim. Jangan ditambat hati cikgu-cikgu. Okay. Sebab apa? Sebab hati kami hanya pada Tuhan yang Esa. Okay. Sambung ya. Okay. So, untuk kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan kita ada 3 jenis. Okay. So, kata hubung pancangan ada 3 jenis. Apa itu? Tambat tu menang ke bukan. Tambat tu maksudnya kita ikat. Kita ikat dan kita kita pautkan sesuatu. Okey, jadi kata hubung pancangan ni kita gunakan dalam 3 jenis. Okey, yang pertama kita gunakan apabila kita nak buat satu relatif. Kata hubung relatif. Jadi relatif ni apa? Okey, relatif ataupun dalam bahasa Inggeris dia relative. Okey, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan relate. Relate dalam bahasa Melayu apa? Relate dalam bahasa Melayu apa? Yes, betul. Kaitan. Very good. Jadi relatif, kata hubung relatif kita gunakan untuk kita mengaitkan mengaitkan ayat. Okey, dan apa kata hubung dia? Kata hubung relatif ni ada satu sahaja. Kita gunakan yang. Okey? Kita gunakan yang sahaja. Alright, jadi macam mana apa maksudnya kalau kita nak menghubungkan ayat menggunakan perkaitan, okey, kita gunakan yang. Ayang boleh tak? Tak boleh lah awak nak guna ayang awak. Aduh. Kan macam mana kita nak sertakan ayang kita dalam ayat? Cannot. Okey, dengan boleh tak cikgu? Tak boleh. Dengan benda lain. Dengan tu dalam kata hubung gabungan. Okey, yang ini hanya ada satu sahaja. Yang sahaja. Okey, contoh. Contoh ayat, kita bagi satu contoh ayat. Buku itu tebal. Buku itu saya beli. Jadi macam mana kita nak mengaitkan? Macam mana kita nak kaitkan dua ayat itu? Buku yang tebal itu saya beli. Very good. Nampak tak perkaitannya? Nampak tak relation dia? Faham, bagus. Simple kan? Easy peasy, lemon squeezy. Ya, okey, lagi yang kedua. Okey, ada yang tanya, upload answer tak? Okey, jadi ini satu pengumuman ya. Pengumuman penting ya. Ini pengumuman penting untuk anak-anak saya. Okey, mulai ilmu free, beta berjanji beta akan mengubah sikap untuk mengubah sikap tidak upload menjadi upload answer. Okay. Saya kena ubah sikap saya. Okay. Alright. Okay. Jadi terima kasih ya. Okay. Serius. Ya. Serius. Alright. Okay. Seterusnya. Kata hubung komplement. Okay. Apa itu komplement? Apa itu komplement? Bukan pujian. Saya dah agak dah. Mesti ada orang cakap pujian. No. Okay. Jadi pujian. Komplement tu apa? Komplement tu berkaitan dengan complement. Complement tu berkaitan dengan apa? Complement itu berkaitan dengan complete. Very good. Complete tu apa dalam bahasa Melayu? Lengkap. Bagus. Jadi komplement. Kata hubung komplement adalah apabila kita nak melengkapkan ayat. Kan melengkapkan ayat. Jadi kalau kita nak melengkapkan atau kita menyempurnakan ayat, okey, menyempurnakan ayat, kita akan guna dua kata hubung ini, iaitu yang pertama kita gunakan bahawa dan yang kedua kita gunakan untuk. Okey, dua ini sahaja kata hubung untuk melengkapkan ayat. Okey, dua ini sahaja. Alright. Relatif boleh digunakan dalam bahasa Melayu tak? Boleh, tapi berhati-hati. Okey, berhati-hati untuk awak gunakan benda tu. Okey, right, itu ada ayat, itu adalah kata hubung komplement. Okey, contohlah. Macam mana sir? Macam mana kata hubung komplement tu kita nak gunakan? Macam mana kita nak lengkapkan ayat tersebut. Okey, so kita ambil contoh ya, kita ambil dua. Ayat tunggal, dua ayat tunggal. Ayah memberitahu sesuatu, noktah. Okey, ayah memberitahu sesuatu, noktah. Lepas tu ada ayat yang lain, jiran kami sakit.
noktah. Jadi maksudnya kita nak melengkapkan kedua-dua ayat tersebut. Yes, very good. Ayah memberitahu bahawa jiran kami sakit. Nampak tak? Ayat tersebut sudah pun lengkap. Kita kaitkan kedua-duanya dan kita melengkapkannya dalam satu ayat yang sama. Sesuatu kena tambah ke, sesuatu kita boleh buang. Tak ada masalah. Okay. Tak apa. Chill aja. Boleh macam tu. Apa pula tak boleh, Fazila? Kita yang buat dia. Mestilah boleh. Bukan dia buat kita. Okay. Alright. Okay. Syahrbaz. Allah. Tak boleh lah Syahrbaz. Penat nanti. Okay. So yang ketiga adalah keterangan. Okay. So yang ketiga ni apa? Untuk apa? Untuk kita menerangkan. Yes, very good. Untuk kita menerangkan ayat-ayat kita. Okay, jadi siapa-siapa yang biasa dengan MC Plus, tak ada masalah you ni. Okay, jadi siapa-siapa yang biasa dengan MC Plus, awak tahu bila kita nak buat penutup, kan? Bila kita nak buat penutup, kita akan gunakan apa sebagai keterangan? Kita gunakan S-U-K-A. Very good. Jadi S tu apa? S itu ialah supaya. Bagus. Lepas tu, untuk kita dah ada di atas, tak payah guna lagi. Lepas tu kita buat apa? Agar. Very good. Lepas tu kita ada apa? Kita ada kerana. Very good. Jadi inilah kata hubung untuk kita menerangkan sesuatu. Okey, untuk memberikan keterangan. Okey, alright. Dia ada banyak lagi actually kan sebab macam demi dan sebagainya. Tapi disebabkan ini contoh, jadi saya bagi 3 je tau. Kan siapa-siapa yang biasa dengan saya, kita tahu kan contoh kita bagi 3 sahaja. Betul? Yes, betul. 3 sahaja. Okay. Bahawa itu boleh kita tukar tentang ke? Tidak boleh. Kerana perkara yang berbeza. Alright. Maka boleh ke sir? Maka tidak boleh. Okay. Seterusnya. Okay. Itu kata hubung. Selesai kata hubung. Okay. Ngam-ngam soal. Ngam-ngam soal. Akan macam mana sir? Akan tu kata bantu. Nanti kita belajar. Okay. Tenang. Clear. Okay. Very good. Jadi kata penyambung ayat. Settle. Ngam-ngam soal. Okay. Seterusnya. Okay. So yang seterusnya kita ada kata praklausa. Ini adalah kumpulan kedua dalam kita punya kata tugas. Semua tu kena hafal ke sir? Kerja awak bukan menghafal ya. Dengar betul-betul ya. Kerja awak bukan menghafal. Kerja awak untuk faham. Dan awak boleh cari apa yang awak faham tersebut. Okey. Tolong jangan hafal. Sebab apa? Sebab bila kita hafal kita lupa. Tapi bila kita faham, insya-Allah selama-lamanya sampai ke liang lahat kita faham. Okey. Alright. Okey, so ada tanya. Sir, untuk form 4 ada objektif tak? Tak ada objektif. Semua karangan dan jawapan pendek sahaja. No objektif. Tak ada objektif. Awak ingat ni apa? Pendidikan Islam. Moral. Apa lagi yang ada objektif? Sejarah. Sejarah mana ada objektif dah? Form 4. Matematik. Kan? Okay. Alright. So, kita tengok kata praklausa ni apa. Okay. Jadi, bila kita bersebut tentang kata praklausa, okay, awak kena faham dulu apa tu praklausa. Okay, pra tu apa? Siapa tahu pra tu apa? Apa maksud pra? Yes, very good. Sebelum. Okay, jadi pra itu adalah sebelum ataupun awal ataupun pangkal ataupun permulaan. Bukan selebum, sebelum. Okay, jadi pra ialah sebelum, manakala klausa ialah ayat kecil. Betul Afif? Yes. Okay, klausa ialah ayat kecil. Jadi apa yang ada dalam klausa bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis klausa. Kita ada subjek. Lepas subjek kita ada apa? Kita ada predikat. Lepas tu kita ada objek. Lepas tu kita ada keterangan, penerangan, perluasan ayat. Very good. 4 jenis klausa yang kita ada. Okay. Alright, jadi ada kata, sir, Santa Claus ke? Mentang-mentang kita dah nak Christmas, awak ingat cuti aja. Padahal awak tengah cuti. Apa ini?
Okay, alright. Seterusnya. Okay. Jadi, perkataan-perkataan ini perlu datang perlu datang sebelum ayat-ayat kecil ni. Dia perlu duduk depan subjek. Dia perlu duduk depan predikat. Dia perlu duduk depan objek. Dia perlu duduk depan keterangan. Jadi apa benda yang perlu duduk depan semua ayat-ayat kecil ini? Yang pertama, kita ada kata seru. Semua orang tahu kata seru tu apa? Bagi contoh. Apa contoh kata seru? Very good. Kita ada amboi, amboi. Lagi? Kita ada wah, very good. Wah. Kemudian kita ada cheese, very good. Kemudian kita ada aduh, bagus. Kita ada aduhai. Okey, ini kita bagi banyak sikitlah contoh dia. Okey, syabas, tahniah dan macam-macam lagi. Okey, dan ada saya nampak ada. Sir, macam mana dengan wow? Okey, awak kena faham ya. Awak kena faham dalam bahasa Melayu kita gunakan wah. Dalam bahasa Inggeris baru kita gunakan wow. Okay? Alright, itu yang pertama. Yang kedua, boleh ulang balik klausa tu apa? Klausa tu adalah ayat-ayat kecil. Kita ada subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Iskandar, banyak lagi. Takkan saya nak listkan semua ni. Okay, alright. Ini contoh saja. Saya bagi contoh je semua ni. Okay, alright. Okay, wuyo pun bukan. Wuyo tu daripada wah juga. Okay, so yang kedua, apa lagi, apa yang biasa kita terkeliru antara bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu? Apa satu lagi? Ouch. Yes, very good. Aduh ialah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kita pakai ouch. Pernah tak awak dengar mana-mana kawan-kawan awak, bila dia sakit dia cakap ouch? Mana ada? Mana ada di Malaysia ni orang tak cakap ouch pun. Orang kata ow. Ya betul. Kan? Ow ya. Ataupun kita sebut apa? Kita sebut adoi. Adoi itu aduh lah. Okay. Awak guna, ini mesti English education lah. Okay. Alright. Okay, so tapi itu kena bezakan sebab apa? Sebab kalau kita terguna bahasa Inggeris ataupun mana-mana kata seru yang tidak dibakukan, okay, dia jadi salah tau. Awak akan dipotong separuh markah, 0.5 markah. Okay, jadi hati-hati kalau kita guna hey boleh tak? Hey boleh. Hey tak ada masalah. Hoi boleh. 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 Dan macam-macam lagi. Okay. Woi boleh tak? Woi boleh. Tapi oi tak boleh. W-O-I boleh. O-I tak boleh. Kena ada W juga. Okay. Kalau hail boleh tak, sir? Tak boleh lah. Itu nama orang. Okay. Hail Husaini. Okay. Alright. Okay. Baku tu apa? Baku tu formal. Bahasa formal. Okay. Alright, okay. Jom kita tengok yang kedua. Okay, so itu kata seru. Settle. Okay, so kata tanya. Kata tanya ada 7. Tolong sebutkan ketujuh-tujuh. Okay, yang pertama. Okay, very good. Untuk menandakan perkara. Okay, kita gunakan apa. Untuk menandakan orang, kita pakai siapa. Very good. Kita tak nak pakai kah-kah tu lagi. Kita pakai yang asas dulu. Siapa. Kemudian kalau nak menurut masa. Masa apa? Bila. Very good. Okay, kalau cara. Cara apa cara? Bagaimana. Ada yang sebut how. Yes. How is correct. But we need it in BM, in bahasa Melayu. Okay. So, bagaimana. Kalau berkaitan dengan nombor. Nombor apa? Berapa. Very good. Okay. Berapa. So, kalau berkaitan dengan sebab. Berkaitan dengan sebab kita apa? Yes, kita ada mengapa atau kenapa. Very good. Okay, mengapa atau kenapa. Dan one more. Apa? Di mana? Awak jangan pakai di mana. Kita pakai yang lebih asas daripada di mana. Apa dia? Apa yang lebih asas daripada di mana? Mana sahaja. Yes, very good. Sebab apa? Sebab mana ada 2 jenis. Tak tahu lah awak ingat ke tidak, tapi mana ada 2 jenis. Mana yang pertama di mana untuk menunjukkan tempat lokasi. Kemudian kalau kita pakai yang mana menunjukkan apa? Menunjukkan pilihan. Very good, Fatin Najwa. Yes. Okay. Adakah bukan kata tanya. Sebab apa? Sebab ada sahaja bukan kata tanya. Dia kena ada kah. Dia kena ada penekan dia, barulah dia ada kata tanya.
Okey, lajunya dia orang type. Ini orang-orang ni dah biasa type laju-laju ni. Lagi-lagi kalau macam kalau anak-anak Cikgu Faizul lebih 10 saat dia dah okay, next, moving on. Kalau dengan saya tak apa. Dengan saya ambil banyak sikit. Jadi orang boleh lah kan type sikit. Okay. So macam mana tu? Kita baca. Macam mana tu sama dengan bagaimana ke? Yes, sama. Macam mana sama dengan bagaimana. Kalau bila sudah ada sayang. Ni nampak ni. Bila larut malam. Entar aku caca. Okay. Terus? Boleh? Boleh. Okey. Okay. Bila Israel. Boleh ke guna yang mana dengan macam mana? Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey, tetapi hanya dalam konteks ayat tanya sahaja sebab dia kata tanya. Okey. Apa beza aduh dengan aduhai? Okey, Priscilla, very good. So, aduh itu lebih pada kesakitan fizikal, aduhai itu adalah kesakitan bukan mental Okey, aduh tu berkaitan dengan hati dan perasaan. Okey. Setulislah. Allah, Afrina kena tulis ke? Okey. So kita tulis warna lain lah ya. Okey, so aduh ini sakit fizikal. Contoh, aduh sakitnya kepalaku ini, entah apa yang aku makan tadi. Contoh. Okey. Alright. So aduhai itu hati, berkaitan dengan hati, betul macam contoh kan, hati dan perasaan. Okey, contoh, aduh rindunya pada kamu, macam tu kan, macam aduhai rindunya pada kamu, ataupun aduhai kasihan mereka, macam tu. Okey. Alright. Kalau selesema fizikal ke? Ya, selesema fizikal. Apa beza aduh dengan amboi? Jauh beza. Amboi itu macam nak perli ataupun amboi lebih kepada perli lah. Macam amboi. Macam tu. Okey. Okey. Kita dah ke bawah, takkan kita nak naik balik. Okey. Dah. Tenang kita. Okey, seterusnya. Kata perintah. Okay, so kata perintah ini ialah salah satu komponen dalam ayat perintah. Bagi tahu saya ada berapa jenis ayat perintah? Ke kita nak backtrack balik? Boleh tak kita backtrack sikit sebelum kita cakap tentang ayat perintah? Boleh tak kita nak backtrack balik? Okay, siapa-siapa? Okay, very good. Kalau kita boleh backtrack, bagi tahu saya kita ada berapa jenis sintaksis ataupun tata bahasa mengenai ayat. Ingat 2, 4, 10, 7 sahaja. Okay. So disebabkan awak nak masuk form 4, jadi awak kena tahu sintaksis itu apa. Okay. So apa sahaja yang kita belajar sekarang ni, ini akan masuk di bawah soalan yang pertama yang dinamakan sebagai soalan morfologi. Morfologi itu apa? Morfologi itu adalah tata bahasa mengenai perkataan. Tak mau tulis, awak tulis sendiri. Okay, so untuk sintaksis, dia adalah tata bahasa mengenai ayat. Jadi kita ada 7 tata bahasa ayat. Yang pertama kita ada, macam mana nak eja? Sin, dosa, ta, sis, kakak. Macam tu. Sin, ta, sis. Morfologi ada berapa? Morfologi yang besar ada 4. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okay, sintaksis ada 7. Okay, alright. Contoh soalan morfologi. Kejap lagi. Saya ambil nafas je. Soalan saya tak sangka dapat soalan macam ni. Okay. So, contoh soalan morfologi. Dia bagi awak, okay, ulang masuk morfologi. Simple aja. Tata bahasa perkataan. Tu je. Alright. Okay. So, kalau soalan morfologi, tata bahasa perkataan ni, dia akan bagi awak petikan. Lepas tu, dia akan tanya awak, okay, cari dalam petikan, katakanlah cari dalam petikan, dia akan sebut, okay, cari dalam petikan 2 kata bantu ragam dan bina ayat mengenai perkataan tersebut. Itu soalan dia. Jadi sebab tu saya nak tekankan awak untuk tahu benda ni. Sebab bila awak tak tahu nama dia, okay, bila kita tak tahu nama dia, kita tak tahu nak buat apa. Okay.
Jelas? Okey, jadi sekarang ni kita fokus kat sini dulu boleh? Okey, alright. So, berbalik kepada sintaksis kita tadi. Sintaksis ada 7 perkara, saya akan sebut saja, tak payah tulis. Okey, yang pertama awak ada subjek predikat. Yang kedua awak ada pola, ayat dasar. Yang ketiga awak ada kata ayat tunggal, ayat majmuk. Yang keempat awak ada ayat pasif, ayat aktif. Yang kelima awak ada ayat biasa, ayat songsang. Yang keenam awak ada cakap ajuk, cakap pindah. Dan yang ketujuh, awak ada apa? Jenis-jenis ayat. Very good. Dalam jenis-jenis ayat tersebut, kita ada apa? Kita ada ayat penyata. Kemudian kita ada ayat tanya. Kemudian kita ada ayat seru. Dan yang ketiga, empat, kita ada apa? Kita ada ayat perintah. Inilah ayat perintah kita. Okey, jadi dalam ayat perintah ada 4 jenis ayat lagi. Okey, sekarang ni tak apa. Sekarang ni awak tak perlu tahu benda tu. Okey, dia memang banyak. Awak ingat benda ni tak beranak pinak ke? Benda ni beranak pinak macam awak tau. Dia macam hamster. Awak ada 2 jenis hamster, jantan dengan betina. Lepas tu tengok-tengok esok awak dah ada 14 jenis hamster lagi. Okey. Alright. Okey, so untuk kata perintah ataupun ayat perintah sepatutnya kita ada 4. Okey, apa satu lagi yang saya tak tulis kat sini? Cepat. Apa yang saya tak tulis kat sini? Yes, very good. Kita ada suruhan. Okey, kenapa saya tak tulis kat sini kata perintah jenis suruhan? Siapa tahu kenapa tak ada kata perintah jenis suruhan? Siapa? Tak sama, bukan? Sebab lain, bukan? Sebab semua, bukan? Merangkumi semua, bukan? Semalas nak letak, mana boleh malas. Sebab tak penting? Penting. Okey, sebab sekarang ni kita nak belajar tentang kata perintah. Sebab dia bukan sebagai bertugas. Dia sebagai bertugas. Okey, alright. Sebab kita nak belajar sini kata perintah. Dan ayat suruhan dia tidak ada spesifik perkataan yang menandakan benda itu adalah suruhan. Okey, contoh kita tengok contoh dulu boleh? Okey, kita tengok contoh. Okey, apa kata larangan yang awak tahu? Apa kata larangan yang awak tahu? Yes, very good. Kita ada jangan. Bagus. Kita ada jangan. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada usah. Very good. Lagi kita ada apa? Kita ada dilarang. Bagus. So, dengan 3 perkataan ini, bukan ya. Bukan ya. No. Okay. So, jangan, usah dan dilarang, kita tahu, oh, itu adalah ayat larangan. Okey. Alright, kita pergi ayat permintaan pula. Okey, kata permintaan. Apa kata permintaan yang awak tahu? Okey, kita ada tolong. Very good. Lagi, lepas tolong kita ada apa? Minta. Bagus. Lagi kita ada harap. Ada yang jawab bahasa Inggeris. Oh, saya sekih nak nak. Okey. Alright, okey. So ini 3 contoh dia. Okey. So untuk silaan pula macam mana? Sir, sila nak letak kat mana? Awak sila kenalah letak dalam silaan. It is in the name. Takkan awak nak letak sila kat permintaan? Okey. Alright. So sila kita letak apa? So dalam silaan, tolong eja betul-betul ya. Dia S-I-L-A bukan S-I-A-L. Jangan typo teruk sangat boleh ya? Yeah. Okay, so silaan. Dalam silaan ada apa? Kita ada sila. Lepas tu kita ada jemput. Very good. Lepas tu kita ada apa? Kita ada mari. Very good. Mari. Lagi ayo. Dan lain-lain. Kalau mohon macam mana? Mohon dalam permintaan. Mohon dalam permintaan. Okay. Alright. Okay. Confused confused lah permintaan dengan silaan. Tak confused lah. Tak confused. Sila tu maksudnya kita ajak sesuatu. Tahu? Ajak. Mana sila? Sila lah. Kan kita kata, duduklah kan sila. Okay. Kalau macam jemput. Kerana kita ajak dia buat sesuatu. Kan? Mari, ayo, jom dan lain-lain. Okay. Alright. Kalau macam permintaan tu maksudnya kita minta dia buat sesuatu. Kalau kita minta orang buat sesuatu, macam contoh ya. Ibu tolong kan. Kan. Lepas tu kita ada apa? Ayah minta maaf kan. Lepas tu contoh di perpustakaan harap bersabar. Dan macam-macam lah.
Kan? Okay, so yang last kali, suruhan. Kenapa suruhan tidak ada kata perintah yang spesifik? Sebab ayat dia memang tidak ada kata perintah. Macam contoh, apa tu suruhan? Suruhan tu macam contoh, Adam, diam. Tengok. Mana kata perintah dia? Tak ada. Kan? Contoh kita ambil yang lain. Munir, keluar. Ada tak dia punya kata perintah dia? Tidak ada kata kunci. Macam contoh, Christina pergi mandi. Ada? Tak ada. Okey, jadi sebabkan itu kita tidak masukkan suruhan dalam kata perintah. Ada orang kata, sir, dia berkaitan dengan intonasi ke? Tidak juga. Kan macam contoh kan, kalau kita, tadi intonasi saya marah kan. Contohlah kalau intonasi kita yang baik-baik kan. Contoh, Anis, angkatkan kain. Itu pun suruhan juga. Sebab apa? Sebab kita menyuruh orang untuk buat sesuatu untuk kita. Ataupun untuk diri dia. Okey, ayat penyata, sir. Ayat penyata tu dalam jenis ayat. Itu bukan permintaan. Permintaan mesti ada yang ini, Danish. Kalau macam contoh dia boleh jadi suruhan. Macam Anis, angkatkan kain, itu suruhan. Kalau dia jadi permintaan, Anis, tolong angkatkan kain. Nampak? Ada beza. Okay. Alright. So, boleh dah kita moving on. Kita move on ya. Jangan macam awak dengan crush awak tak pernah nak move on. Boleh? Okey. Ayuh kita. Perintah ni untuk dialog ke tidak? Tak semestinya. Okey. Kata pembenar. Okey. Kata pembenar. Kata pembenar ada 3 jenis sahaja. Yang pertama kita ada ya. Very good Alisha. Yes. Ya. Kemudian kita ada apa? Betul. Ya. Kemudian satu lagi kita ada benar. Very good. Benar. Okey, ada tanya tepat so macam mana? Tepat itu adalah kata adjektif. Kalau setuju so macam mana? Setuju itu adalah kata kerja. Sahih macam mana sir? Sahih adalah kata adjektif. Kalau salah boleh tak sir? Tak boleh. Boleh macam mana sir? Bukan dalam kata pembenar. Okey, tepat sekalipun tak boleh Amma. Okey, ada beza tak betul dengan benar? Tidak ada beza. Okay, alright. Okay, salah tak termasuk dalam kata pembenar. Awak cuba baca sini. Nama dia pembenar. Ni. Benar. Macam mana salah? Macam mana salah nak masuk benar? Tak boleh lah. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Kata pangkal ayat. Okay, so untuk kata pangkal ayat ini, okay, tak marah. Saya sayang. Tak pernah. Awak boleh tanya mana-mana anak-anak saya yang daripada darjah 5 sampai sekarang, okay, yang dah form 3 dah ni, pernah tak saya marah? Tak pernah. Saya sayang. Geram tu geram lah. Kan? Saya tak pernah marah. Saya bebel. Okay, saya bebel je. Okay. Alright, okay. So kita tengok kata pangkal ayat. Okay, yang terakhir dalam kata pangkal ayat. Terima kasih. Okay, yang terakhir dalam kata pra-klausa ialah kata pangkal ayat. Okay, apa itu kata pangkal ayat? Kata pangkal ayat ni hanya wujud dalam bahasa Melayu klasik sahaja. Okay, so kenapa kita kena belajar? Awak agak-agak kenapa awak kena belajar kata pangkal ayat dalam bahasa Melayu klasik? Kenapa? Sebab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam SPM bukan sebab pelakon, sebab dalam soalan awak, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 dalam kertas 2 bahasa Melayu awak perlu translate bahasa Melayu klasik jadi bahasa Melayu moden. Very good Fakihah. Okay. Kenapa klasik lagi kita kena move on? Memang betul tak kita kena move on. Tetapi kalau kita nak move on, kita kena buat apa? Kita kena belajar daripada sejarah silam kita. Okay. Contoh ayat. Awak nak tahu contoh ayat? Contoh ke ni awak nak tahu? Okay. Kita bagi satu contoh lah ya. Okay. Kita tengok. Okay. So, ini contoh dia. Okay, contoh. Ayat dia, saya bagi ayat yang susah sikit lah.
Ayat dia okey. So kita baca ayat ya. Okay, so untuk bahasa Melayu klasik ni dalam form 1 sampai form 5 ada. Dalam macam dalam P-Ramlee ke? Tak, itu bukan bahasa Melayu klasik tau. Bahasa Melayu klasik ni zaman-zaman Istana Melaka, zaman-zaman Istana Kedah, Istana Patani, Istana Johor dulu-dulu. Okay. Sebab dalam awak punya antologi, awak ada form 1 awak ada Asal Padi, form 2 awak ada Pelanduk Mengajar Memerang, pada form 3 awak ada Bahagia Sesudah Derita. Itu semua bahasa Melayu klasik. Okey, yang habis tu bahasa P-Ramlee tu bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu lama. Dia bukan klasik, dia lama. Patut pun baca tak faham. Yes, betul. Okey, so kita baca ya. Okey, so adapun akan Tun Kudu itu diperisteri duli yang dipertuan terlalu baik rupanya, maka tetapi matanya juling sedikit telah baginda mendengar sembah seri nara diraja demikian, maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda, dihantarkan ke rumah paduka raja, diberi belanja, disuruh berhadir akan kahwin dengan Seri Nara Diraja. Jadi daripada sini memang kita tak faham, lepas tu kita kena translate jadi bahasa Melayu moden. Okey. Alright. Okey. Jadi sebab tu kita kena tahu kata pangkal ayat dalam bahasa Melayu klasik ni apa. Okey, so kita bagi contoh beberapa ya kata Melayu. Okey, menangis jangan menangis. Kan keringkan air matamu. Okey, so kita ada banyak. Okey, so kita ada yang pertama kita ada hatta. Very good. Lagi kita ada apa? Kita ada al-kisah, very good. Lepas tu kita ada apa? Kita ada adapun, bagus. Tatkala, yes. Maka, walhal. Tahta tu bukan kata pangkal ayat. Hatta tu apa? Hatta ni macam-macam dia boleh jadi. Okey, mahu pun bukan. Sebermula, waima, yes. Tapi waima bukan klasik. Waima kita boleh guna sekarang. Okey, al-kisah tu jarak tak? Tak jarak, dekat. Okey, kalakian, very good. Kalakian, arakian, apa lagi kita ada? Sebermula, sahibul hikayat, dan macam-macam lagi. Okey. Alright. Okey, so itu semua ialah kata praklausa. Semua ini perlu wujud ataupun perlu hadir di hadapan ni di hadapan kata seru. Kata seru ni berada di hadapan subjek, betul? Okey, kata tanya berada di hadapan predikat. Kata perintah berada di hadapan subjek dan macam-macam lagi. Okey. Okey, novel guna DM klasik ke tidak? Bukan novel awak tapi antologi awak. Boleh ke pakai ayat klasik dalam karangan? Bergantung kepada jenis ayat dia ataupun jenis perkataan dia. Macam contoh, wa'ima, kita boleh cakap. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak guna kalakian, tak boleh. Lain lah. Okay. Macam payah aja BM klasik ni. Don't worry. Okay. It's easy peasy lemon squeezy. Kalau awak belajar dengan saya. Ataupun dengan Cikgu Zia. Ataupun dengan Cikgu Shu. Ataupun dengan Cikgu Haizal. No problem. Senang je. Mudah je. Kan? Kita macam orang kata, piece of cake sahaja. Okay. Alright. Okay. Sebab kita ada lagi 12 minit. Boleh tak saya sambung banyak lagi ni? Boleh? Okay. Alright. So, boleh ke buat satu ayat guna dua jenis perintah? Contohnya, tolong jangan. Tak boleh. Lewah namanya. Haram di sisi undang-undang bahasa Melayu. Okay. Tak boleh. Alright, okay. So sambung. Okay, so yang ketiga kita ada kata prafrasa dan kata pasca frasa. Lewah tu apa? Lewah itu adalah pengulangan yang tidak perlu. Dia redundant. Okay. So upload, better janji. Okay. Alright. Next sesi boleh sambung. Tak mau. Next sesi dah ada benda lain dah. Okay, so kata prafrasa dengan kata pasca frasa. Okay, so pra tu apa tadi? Pra tu sebelum. Very good. Okay, kalau pasca tu apa? Pasca tu selepas. Very good. Okay, kalau pra ialah sebelum, pasca ialah selepas. Jadi frasa ni apa pula? Frasa ni apa? Frasa ni apa? Frasa ini ialah dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai rangkai. Bukan kata sahaja tau.
rangkai kata ataupun kata-kata majmuk tadi. Okey. Jadi untuk yang ini kita gunakan semua prafrasa depan rangkai kata, pasca frasa selepas rangkai kata. Okey, apa yang kita ada? Yang pertama kita ada kata bantu. Okey, kata bantu ada dua jenis, kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspeknya apa? Kata bantu aspek ini berkaitan dengan masa. Okay, so if it's in English, you have present tense, past tense, and future tense. Dalam bahasa Melayu, awak ada kata bantu aspek yang berkaitan dengan masa. Okay, so dalam kata bantu aspek, awak ada yang lampau, okay, yang kini, okay, dengan yang lampau, kini dan depan, kan, hadapan. Okey, jadi untuk kata bantu aspek berkaitan dengan masa lampau, kita cakap apa? Apa? Bukan bakal. Apa? Telah. Very good. Yes, kita ada telah, kita ada sudah. Yang ni, it was, were. Inilah dalam bahasa Melayu. Okey. Pernah. Very good. Yeah, pernah. Okey. So, kini, present tense apa? Sedang. Very good. Yes, sedang. Lagi? Masih. Sekarang bukan, kini pun bukan. Tengah. Okay, tengah boleh, tapi tengah tu lebih kepada bahasa pasar. Okay? Okay, baru. Yes, very good. Baru. Okay. So kalau depan, masa hadapan, akan. Lagi satu. Tiba, bukan tiba. Bakal. Very good. Yes, bakal. Okay, so ini adalah kata bantu aspek. Aspek tu berkaitan dengan masa. Okay, saya nak tanya apa Syarbaz? Okay, sebentar Syarbaz tanya, saya nak tanya. Okay, sekarang tu kata apa? Sekarang itu adalah kata sifat, adjective. Alright, okay, so, bukan adjective, adverba. Okay, sedang ada ke? Sedang ada ya? Kini sedang. Alright, adverb, betul. So, bahasa Melayu klasik ni boleh guna tak dalam karangan? Bergantung kepada jenis kata klasik tersebut. Okay? Alright. Rabun sikit tak nampak, it's okay. Alright. Kalau hatta boleh tak guna? Hatta tak sesuai dah guna untuk awak dalam bahasa Melayu moden. Okay? Alright. So untuk kata bantu ragam pula, kata bantu ragam ini, kini tu sekarang bolehlah. Kini tu bukan sebahagian daripada kata bantu aspek. Kini tu adalah saya nak tunjukkan perbezaan antara past tense, present tense dan future tense. Okay. Alright, so untuk ragamnya apa? Ragam ini pula berkaitan dengan perasaan untuk perbuatan, untuk melakukan sesuatu. Okay. Okay, dia berkaitan dengan perasaan melakukan sesuatu. Apa dia? Apa dia perasaan untuk melakukan sesuatu? Yes, very good. Kita ada hendak. Lagi apa? Kita ada hendak, lagi kita ada apa? Mahu, ya, mahu. Okey, ingin, perlu, dan macam-macam lagi. Okey, nafsu bukan nafsu. Nafsu tu kata nama. Kalau nak ialah hendak. Harus, yes, very good honey, yes. Harus dan macam-macam lagi. Okey. Alright, itu adalah kata bantu, aspek dan juga ragam. Kemudian kita nak tengok kata penguat. Yang ini awak tahu. Kan? Yang ini awak tahu kata penguat sebab apa? Sebab daripada kecil awak belajar benda ni. Yes, kan? Kata penguat ada 3 jenis. Kita ada hadapan, belakang dan bebas. Yang ini saya tak nak go deeper sebab awak dah tahu dah. Okay, ataupun contoh dia apa? Okay, contoh dia sangat, terlalu, paling, amat, betul dan lain-lain. Okay, agak, very good. Okay, alright. Okay, so seterusnya. Okay, makin, yes, betul. Makin, kurang dan sebagainya. Okay, so kata penegas. Penat ke sir? Yalah penat lah. Saya tak berhenti bercakap pun dah sejam. Dan dah sejam saya tak berhenti bercakap. Okay, alright. Syarbaz, tak boleh. Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Okay, alright. So kata penegas. Apa kata penegas? Kata penegas yang kita ada 2 jenis. Yang pertama kita ada partikel. Okay, yang pertama kita ada partikel penegas. Apa tu partikel penegas? Kita ada 3 jenis. Okay, yang pertama kita ada kah, yang kedua kita ada lah, dan yang ketiga kita ada tah.
Okay. Ya, bila kita nak guna kah ni kita gunakan untuk kata tanya. Apakah, bilakah, manakah, bagaimanakah, siapakah. Kan semua tu kan? Very good, Rozal. Yes. Kata tanya. Okay, lah. Lah ni apa? Lah ni kita nak tekankan perkataan-perkataan macam contoh dalam ayat perintah. Janganlah. Dan tolonglah. Kan? Ataupun kalau kita nak tekankan, kita nak tekan ataupun kita nak tegaskan kita punya kata bantu. Kan? Hendaklah, mestilah. Bilalah boleh ke sir? Bilalah boleh? Tak ada masalah. Bilalah boleh, perlulah okey. Dan macam-macam. Okey. Dan kalau tah, T-A-H, tah ni satu saja yang biasa kita guna. Apatah. Macam contoh, apatah lagi saya ini hamba yang tiada harta lagi tiada jiwa. Kan? Okay. So tah tu dia kurang penggunaan dia. Apalah boleh? Boleh. Apalah nasib aku ini. Okay. Patutlah boleh ke? Boleh. Entah tu bukan termasuk dalam kata tugas. Okay. Alright. Adalah macam mana sah? Adalah tu bergantung kepada penggunaan awak. Bergantung pada penggunaan awak. Okay. Alright. Dan yang kedua, kata penegas yang kedua, kita ada apa? Kita ada perkataan-perkataan seperti apa? Seperti hanya. Macam contoh kan, crush awak kata, hanya kamu yang aku sayang. Pui! Cakap dengan dia. Pui! Bahasa Melayu pun tak betul. Ada hati nak cakap kita je yang dia sayang. Kan? Okay. Okay, nampak tak? Dia menegaskan perkataan tersebut. Okay. Lepas tu apa lagi? Penegasan-penegasan yang kita boleh gunakan. Jua dan juga. Very good. Yes, Allah. Okay, juga dan jua. Okay, sahaja boleh tak? Boleh min. Tak ada masalah. Sahaja dengan hanya sama sahaja. Okay, so juga. Juga dan jua. Ini nak apa? Menunjukkan dia bersama. Okey, apa beza dua tu? Dia tak berapa beza sangat Iskandar. Okey, lebih kurang sahaja. Relax, jangan gelabah. Tak gelabah. Okey, so hanya juga jua dan satu lagi terutamanya bukan, tak silap saya. Sebab utama ialah yes, very good. Terima kasih Nurin Dania. Yes. Pun. Pun. Okey, macam contoh kan, macam contoh apa nama? Mak awak tanya, kakak dah makan? Kakak dah makan, adik pun dah makan. Nampak? Okay. So kita ada penegas dekat situ. Okay. So kemudian kita ada apa? Kita ada kata nafi. Kata nafi macam kata pembenar tadi ada 3. Kata nafi ada apa? Ada 2 sahaja. Iaitu tidak dan bukan. Okay. Kata pemberi ada apa? Kata pemberi ada 2 sahaja. Ialah ada, adalah. Very good. Yes, nanti saya akan upload. Okay. So kata arah, apa sahaja arah. Okay, sana sini bukan ya. Okay, awak kena tengok ni. Sana sini bukan arah. Sana sini adalah kata tunjuk. Itu dalam kata nama. Hati-hati. Okay, so arah tu apa? Arah tu atas, bawah, kiri, kanan, utara, selatan. Apa lagi? Dekat, jauh. Itu semua arah. Okay, sana sini bukan arah. Depan, belakang. Very good. Okay, so kata bilangan kita ada juga. Kata bilangan seperti contoh. Semua, 1, 2, keempat, pertama, terakhir, sebilangan, separuh, bla 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 bla. Okay, situ macam mana? Situ pun kata tunjuk. Okay, so adverba. So untuk adverba ni, okay, adverba ni, yang ini awak kena belajar dalam form 4 nanti. Saya tak nak sebut sekarang. Okay, adverba ni awak kena belajar form 4 nanti. Okay, so adverba ni macam mana? Adverba ni adalah perkataan-perkataan yang menerangkan, okay, dengar sini ya, menerangkan cara, masa dan juga tempat. Okay, macam mana dia nak menerangkan cara? Macam mana cara awak bercakap? Terburu-buru, berpura-pura, macam tu. Okay, so kalau masa, sekarang, esok, lusa, itu kata adverba. Yang ni nanti awak belajar nanti form 4. Okay, sebab awak form 3 jangan cecil aja. Okay, alright, kemudian kita ada kata sendi nama. Kata bilangan saya dah sebut tadi.
kata bilangan tadi kan, kata bilangan tu apa nama, semua, satu, sebilangan, sebahagian, bla 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 bla. Okey, nanti sambung, tak mau saya nak buat benda lain. Okey. Alright, kemudian kita ada kata seni nama. Jadi yang kata seni nama ni saya dah listkan kepada awak beberapa, dan nanti form 4 kita akan belajar lebih mendalam tentang setiap kata seni nama tersebut. Apa peranan dia, macam mana kita nak gunakan di, macam mana kita nak gunakan ke, macam mana kita nak bezakan dari dengan daripada. Ada apa beza antara seperti, bagai, umpama, laksana. Apa beza hingga dan sampai, dengan, dalam dan antara. Nampak? Okay? Itu form 4. Form 4. Sekarang saya tak nak sebut. Okay. Alright. Sekumpulan tu bilangan ke? Ya, betul, Min. Okay. Kemudian yang terakhir kita ada pasca kata. Okey, pasca ni apa tadi? Pasca ialah selepas, kata tu katalah perkataan. Okey, so kita ada dua kata. Dua pasca kata. Yang pertama kata penekan, yang kedua kata pembenda. Okey, kata penekan ini adalah apabila kita nak tekankan maksud. Okey, kita nak tekankan, kita nak tekankan maksud sesuatu, dan kita gunakan dua-dua ni sebagai nya. Okey, kata pembenda pun nya juga. Kata pembenda ni apa? Kata pembenda ni apabila kita nak tukar, okey, nanti form 4, form 4 dengan form 5 nanti awak akan belajar macam mana awak nak tukar kata adjektif jadi kata nama tanpa melibatkan imbuhan. Okey? Alright. Okay. So itu kata pembenda namanya. Okay. So kata pembenda ni bila kita nak tukar, okay, jadi kata nama. Okay. Kita gunakan nya. Tak masuk form 4 lagi dah pening. Itu saya cakap jangan pening-pening. Nanti dah form 4 baru pening. Pening masa depan jangan dibawa sekarang. Pening masa depan punya masalah. Okay. Alright. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Jadi saya harap awak dapat overview dah ya. Awak dapat overview sebahagian daripada kata tugas yang ada. Okey, ada yang nak tangkap layar. Mungkin sebab apa kata awak tak payah tangkap layar, awak masuk app nanti sebab saya akan upload yang ni lepas ni saya upload terus, lepas tu awak boleh download apa yang saya tulis kat sini sebiji. Okey, upload sekarang tak boleh. Tak boleh upload sekarang sebab bukan saya yang upload. Okay. Alright, okay. So itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Kita ada satu lagi sesi untuk form 4 untuk ilmu free. Jadi kita berjumpa di lain hari, lain masa. Okay. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama kasih. Bye. Okay. Ada. Saya ada nanti. No worries. Okay. Bye. Sama-sama. Bye. Okay, bye. Sekarang saya dah boleh pergi minum air. Okay. Alright. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye. Actually kan daripada minum air, saya nak buat apa tau? Saya nak kencing kan. Daripada tadi saya tahan kencing. Okay, alright, sama-sama kasih, no problem. Okay, anything for you. Bye bye. Mak awak kirim salam balik kat puannya. Okay, kat mak awak ya. Okay, puan, terima kasih banyak-banyak. So memberikan anaknya masuk kelas. Okay, seleh tu macam mana? Saya tak tahu nak buat seleh ni. Macam mana nak buat seleh? Macam ni? Tentu. Okay, alright. So soalan PKSK susah ke? Soalan PKSK tu apa, Fifi? Saya tak tahu. Buat dab. Ya Allah, zaman bila ni Syah nak buat dab macam tu? Macam tu? Dah. Okey dah. Okey. Alright. Maksud pembenar tadi apa? Okey, maksud pembenar tadi ialah perkataan-perkataan yang nak membenarkan, nak membenarkan satu-satu penyataan. Macam contoh, bila orang tanya, adakah awak sudah makan? Ya, mana kita membenarkan ayat dia makan. Okay, macam tu. Tak apa, nanti kencing boleh tunggu. Awak tak boleh tunggu. Sebab saya ada 1 jam je dengan awak. Hai Dija. Oh Dija ke? Okay, salam Wancu. Okay, alright, bye-bye.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa next time. Boleh? Kat mana cikgu nak tengok upload? Danish boleh download Danish punya app, app MC Plus. Kemudian daftar guna nama Danish dengan email semua-semua tu. Lepas tu awak masukkan. Lepas tu nanti awak akan ada ni. Kalau awak ada, okay, nanti awak ada link dia tulis download answer. Okay. Alright. Pancangan ragam. Allahu Akbar Syah. Dah habis dah Syah. Tak apa. Nanti awak download ni, saya akan terangkan dalam ni. Okay? Alright. Okay. Bye. Okay. Bye, saya balik. Okay. Bye Christina. Nak juga dia saja. Okay. So, sudah ya. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye.